Serta dengan pelancaran Samsung Galaxy S21 tempoh hari, Samsung Galaxy Buds Pro juga mula dipasarkan di Malaysia. Ini adalah TWS terkini mereka dan adalah yang keempat di bawah siri Buds sejak 2 tahun lalu. Jadi bagi kebanyakan orang di luar sana pasti tertanya-tanya antara Buds, Buds Plus, Buds Live dan Buds Pro yang mana paling berbaloi untuk dimiliki, dan saya harap ulasan ini dapat menjawab kesemua persoalan yang ada. Baiklah, pertama sekali dari segi rekaan, saya sebenarnya lebih menggemari rekaan yang lebih konvensional ini. Saya akui bahawa Buds Live walaupun kelihatan cantik, unik dan tak sama macam kebanyakan klon yang sekadar mahu meniru apa yang dilakukan oleh AirPods, Buds Live memang unik. Tapi kita kena akui bahawa Buds Live itu ada beberapa isu. Pertama sekali, ia jenis terbuka menyebabkan sistem ANC yang digunakan tidak apa baik, audio daripada luar yang mencemari masuk ke dalam telinga, dan isu yang paling besar iaitu susah untuk masukkan dan susah juga untuk mengeluarkannya semula. Pada Buds Pro tak ada masalah nak masukkan dan juga tak ada masalah untuk dikeluarkan. Cuma isu yang ada mungkin dari segi saiz. Ianya sedikit lebih besar jika saya nak bandingkan dengan Buds dan juga Buds Plus, kerana ia dilengkapi dengan dua pemacu audio pada kedua-dua putik. Satu pemacu audio sebesar 11mm untuk woofer dan satu lagi sebesar 6.5mm untuk tweeter. Menurut Samsung, dengan sistem ini, audio yang lebih terang, sound separation yang lebih baik dan juga soundstage yang lebih terbuka dapat dinikmati jika ingin dibandingkan dengan rekaan TWS jenis Buds yang ada di pasaran sekarang. Dan apa yang dikatakan oleh Samsung itu memang betul. Memang audionya lebih gemersik bagi orang suka dengan akustik. Vokal tak lagi tenggelam apabila ada banyak instrumen pasal audio separation yang juga lebih mantap. Dan paling penting, kalau anda tak suka dengan jenis phone telinga yang masuk dalam telinga yang kebanyakan rasa macam termampat, macam telinga tersumbat, ini tidak berlaku pada Buds Pro kerana soundstage-nya memang nyata lebih terbuka. Jadi kalau saya nak bandingkan dengan Buds Plus, memang Buds Pro lebih baik dan memang Buds Live pada waktu ini terletak paling ke belakang pasal macam terkatakan tadi, banyak pencemaran audio pada luar menyebabkan audio yang baik tidak dapat dinikmati sangat dengan rekaan seperti itu. Tapi ciri paling best bagi saya bukan saja audio yang best tetapi voice detect. Ini sama macam yang ada pada Sony XM4 di mana bila anda bercakap sahaja audio akan terus direndahkan dan ini membolehkan anda berinteraksi dengan orang di hadapan anda tanpa anda perlu menjedakan muzik terlebih dahulu ataupun menurunkan audio dengan manual. Dan paling best sekali, tak payah nak korek phone telinga ini daripada anda senang pakai, dan selepas beberapa saat dia akan detect anda tak bercakap dan muzik kemudian dikembalikan kepada audio terdahulu. Hujan juga boleh diberikan kepada rekaan pop mengecas yang kompak dan selesa. Bila masuk dalam poket, saya terlupa ia ada dalam poket pasal sangat selesa, tak terasa langsung. Dan ditambah pula dengan kemasannya yang matte, tak ada masalah selepas beberapa bulan akan tercalar nampak buruk, dan akhir sekali menyokong pengecasan USB Type-C yang paling terkini dan pengecasan nirwaya sekiranya anda dah mula move forward kepada wireless charging sepenuhnya di rumah. Tapi tak semuanya perfect, ada beberapa isu di sini. Pertama sekali ialah isu bateri. Dengan ANC diaktifkan, setiap phone telinga boleh berfungsi sehingga 5 jam ataupun total 18 jam dengan port pengecas. Ini adalah lebih rendah jika saya nak bandingkan dengan Buds Plus sebelum ini yang saya kategorikan sebagai best in class dari segi kemampuan ketahanan bateri. Jadi jika anda nak tahan lama dengan ANC mungkin tak boleh. Berita baik hanyalah jika anda nyah aktifkan ANC, ianya boleh beroperasi sehingga 28 jam dengan 8 jam on a single usage sebelum perlu tambah dengan 20 jam lagi pada port pengecas yang disediakan. Benda yang kedua saya rasakan mengecewakan ialah ANC. Memang dia aktif, memang ada, memang disertakan, memang boleh ubah dan dilaras segalanya. Tetapi to be honest, sebagai orang yang guna produk Sony, dah biasa dengan apa yang ditawarkan oleh Sony, apa yang ditawarkan oleh Samsung masih lagi tidak mencapai saya punya piawaian. Untuk low drone macam kipas ataupun aircon memang tak ada masalah. Tetapi untuk perkara lain saya rasakan dia masih lagi belum benar-benar dapat menyaingi sistem ANC yang ditawarkan oleh AirPods Pro yang masih saya rasakan best in class untuk jenis TWS. Nah, sekiranya anda gunakan iPhone pula, duka cita saya katakan tak macam Buds Plus, sampai sekarang
tak ada aplikasi Samsung wearable yang kompatibel dengan Buds Pro. Saya tak tahu kenapa tidak dikeluarkan, dan akibatnya kebanyakan fungsi menarik macam boleh laraskan ANC, boleh customize ke semua buta yang ada pada pad sesentuh, dan juga mengaktifkan ambient mode misalnya tak boleh anda lakukan apabila anda menggunakan peranti iOS. Ini bukan salah Samsung saya rasakan, tapi jika anda memang pengguna iPhone nak gunakan Buds Pro, let buyers beware, anda harus sedari aplikasinya tak ada lagi. Jika anda gunakan peranti Android, no problem. Kesemua suites of features dan kesemua benda-benda menarik yang saya katakan tadi boleh anda akses dengan memuat turun Galaxy wearable punya application, dan ianya berfungsi dengan amat baik sekali. Jadi Samsung Galaxy Buds Pro memang phone telinga yang terbaik pernah mereka hasilkan. Jauh melangkaui kemampuan live dan lebih baik jika nak dibandingkan dengan Buds Plus. Dengan harga RM799 di Malaysia, ianya RM100 lebih mahal nak bandingkan dengan Buds Live, dan lebih murah jika nak bandingkan dengan phone telinga yang orang kata best in class iaitu AirPods Pro pada harga RM1099. Saya masih rasakan ianya sesuatu pembelian yang amat berbaloi, pasal selama ni saya ingatkan sebuah phone telinga dengan rekaan in-ear tak boleh ada pengalaman audio sebaik ini. Nyata saya salah. Kemudian ciri tambahannya pula, selama ini saya temui hanya pada phone kepala jenis premium, tapi boleh dibawakan kepada saiz yang lebih compact dan harga yang lebih munasabah. Jadi saya tak ada masalah untuk sarankan untuk anda membelinya hari ini. Dan macam biasa, jika anda suka video ini, sila like. Dan jika anda mahukan lebih banyak video seperti ini, jangan lupa untuk melayari laman Amans dan juga subscribe kepada channel Amans hari ini. Saya Effi Sahrudin. Bye-bye.